syaitan. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan pada hari ini meneruskan pengajian kita melihat kepada antara halaman terakhir daripada surah Al-An'am, dan ini adalah surah ke-6 yang memberikan pencerahan satu-satunya ataupun surah pertama ya berkaitan ataupun makkiyah selepas daripada surah Al-Fatihah yang pendek. Surah makkiyah yang panjang pertama muncul di dalam Al-Quran yang memberi penekanan kepada kita gaya bahasanya yang berbeza untuk menekankan tentang tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama kita pada hari ini Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita dah di hujung surah Al-An'am ini ya, dan memang menarik sebenarnya. Berulang-ulang Allah membawakan tentang mesej tauhid ya. Betul. Dalam surah ini meletakkan ya sebenarnya perjuangan tauhid ini adalah perjuangan yang amat penting. Kalau kita fahami sirah tuan-tuan, mungkin belajar membaca buku sirah, kita melihat Nabi di Mekah itu selama sekitar 13 tahun ya, 13 tahun, kemudian pergi ke Madinah itu sekitar 10 tahun ya, patah balik ke Mekah selepas itu. Jadi kalau kita lihat bahawa tidak banyak fardu yang diberikan, kewajipan yang diberikan kepada umat Islam pada makkiyah ini ya. Apakah perjuangan kehidupan mereka seharian? Menguatkan iman, dan inilah silibus iman daripada surah Al-An'am. Dan pada hari ini mari tuan-tuan share dengan rakan-rakan. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah yang kita baca setiap hari 17 kali sehari, dan sudah tentunya bila kita melihat kepada Ummul Quran Al-Fatihah yang kita baca pada awal tahun ini dalam solat kita, dalam kehidupan kita, kita akan terimbau bahawa sebenarnya perkara yang paling berharga dalam kehidupan kita ini adalah kita dikurniakan hidayah, dan itulah yang kita perlu mohon pada setiap hari, pada setiap ketika dipandu hidayah, agar kita tidak membuat keputusan-keputusan yang tidak bijak ya, keputusan-keputusan yang mengganggu kehidupan kita, mengganggu kepada persediaan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tidak pasti, walaupun kita sudah pun berada pada tahun 2021, tidak pasti sampai ke hujung ataupun sempat lagikah untuk bertemu dengan tahun seterusnya. Dan yang pastinya dunia sudah berada di penghujung,
yang kita perlu bersedia dengan panduan hidayah daripada Allah Subhanahu taala. Pada hari ini kita akan melihat kepada halaman 149. Mari kita lihat pada sinopsis pada halaman ini. Bermula daripada ayat 152 hingga 153, kita akan menyambung 5 lagi perkara yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam kita sudah lihat ataupun sebelum ini kita sudah pun melihat 5 daripada ayat 151. Jadi kita akan sambung lagi. Semalam kita diingatkan la'allakum taqilun, hari ini la'allakum tadhakkarun. Apa bezanya nanti kita bincangkan. Kemudian kita pergi kepada ayat 154 hingga 157 bercerita tentang sebab penurunan Taurat dan sebab penurunan Al-Quran. Apa fungsinya? Apa objektifnya? Adakah untuk baca-baca sahaja ataupun lebih daripada itu kita nak melihat apakah yang diwartakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita sama-sama membaca daripada ayat 152 hingga ayat 154. Di halaman 149, adik-adik yang berada di depan kaca TV, di depan Facebook, ya, mungkin boleh berhenti sekejap, kita ambil mushaf, kita buka dan baca bersama pada hari ini. Silakan Ustaz Muslim. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, My Quran Time, baca faham amal. Kita meneruskan lagi perkongsian. Kita nak mendengar, membaca, tadabbur. Sama-sama kita nak ambil intipati daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan jalan yang lurus, jalan yang patut kita ikuti. Inilah sumber keberkatan kita. Dan dalam ayat yang dibaca muka surat ini akan menyebut perkataan bagaimana Al-Quran ini adalah merupakan sebagai sumber keberkatan hidup kita. Maka kita kena ikut, kita kena menjadi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, taqwa, insya-Allah. 152 dan hingga 154. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 152 hingga 154 yang menyambung kepada perbincangan kita semalam. 5 perkara yang telah Allah highlightkan, yang telah Allah ingatkan kepada kita. Di hujung itu Allah menyatakan la'allakum taqilun, untuk kita betul-betul menggunakan akal kita, betul-betul kita mengerti 5 perkara penting Allah wasiatkan. Ya, bila kita banyak berfikir, kita menggunakan lihat pada alam, kita tidak akan syirikkan Allah, dan lebih daripada itu hubungan dengan Allah ini ada kaitan dengan wabil walidaini ihsana.
ibu ayah kita adalah utusan Allah, ya Ustaz, ya. Itu perkara yang penting itu. Ada yang kata saya kalau boleh nak ayah mak macam ayah mak orang lain, ya. Tetapi sebenarnya itu semua adalah qadar Allah yang perlu ihsankan. Ya, yang perlu kita bersifat bukan hasan tetapi ihsan, perlu buat yang terbaik. Walaupun kalau kita tengok dalam surah Luqman itu, kalaupun dia menyeru suruh buat itu ini, kita terus, kecuali kalau menyeru kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi individu ini penting kerana ia ada kaitan dengan apa? Kalau seseorang itu dapat bersyukur pada ibu ayahnya, insya-Allah dia mampu untuk bersyukur kepada Allah. Anishkurli waliwalidaik yang termaktub dalam surah Luqman. Jadi itu adalah 5 perkara, ya. Dan 5 perkara lagi pada hari ini ayat 152, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Yang pertama, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sehingga dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan mengikut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah dengan sejujurnya walaupun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. 5 perkara tambahan. Di hujung ini Allah menyatakan zalikum wasaqum. Sekali lagi, ini adalah wasiat penting, ya. Sebagaimana kalau ibu ayah kita pergi meninggalkan wasiat, anak tidak akan menghalang ataupun merosakkan wasiat. Orang dah nak meninggal, kalau perkataannya tidak diambil perhatian, itu maksudnya amat tidak beradab. Tetapi kalau ini wasiat daripada Allah, maksudnya ini adalah satu perkara yang besar, la'allakum tadhakkarun, agar kamu mengambil peringatan, ya, agar kamu mengingati apa? Kerana kalau katakan takhilun tadi, kita mungkin kena berfikir, melihat dan menggunakan hujah, tetapi ini adalah satu hubungan dengan manusia yang ada kaitan dengan fitrah. Fitrahnya ialah kita perlu menjaga jangan ambil hak orang lain, terutama anak yatim, ya. Itu yang pertama yang kita tengok, hatta yablugha asyuddah, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Ambil duit itu untuk digunakan beli baju, beli makanan, tetapi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ini telah dijelaskan dalam surah An-Nisa. Yang kedua, wa auful kaila wal mizan bil qist. Bukan sekadar bil adl, tapi bil qist yang Allah gunakan di sini. Apa maksud wa aufu? Wa aufu ini maksudnya sempurnakan, penuhi. Kalau al-kail itu maksudnya ukuran. Maksudnya kalau beli kain satu ela ataupun 1 meter, maksudnya kena sempurnakan 1 meter. Lebih tak apa, ya. Dan bagi yang membeli pula, jangan pula yang membeli, Ustaz, ya, kadang-kadang dia masa jual dia kurang, kan. Masa beli dia minta lebih, kan. Bayar RM5 1 ela tu, dia kata bagilah 2 ela, 3 ela. Sekarang ni masa Covid tak laku, dia pandai untuk pusing. Tawar tak ada masalah, tapi jangan sampai kita menzalimi orang yang kita beli, ya, kita berjual beli. Jadi wa auful kaila wal mizan. Apa maksud mizan? Timbangan. Tadi ukuran, sekarang ini kita bercakap tentang timbangan. Bil qist, bukan sekadar bil adl, tapi bil qist ini maksudnya mengelakkan daripada tidak adil. Ini seruan yang besar daripada Allah. Maksudnya timbangan, kalau beli mangga, Ustaznya, sekilo adalah sekilo, bukannya diletak batu. Ada yang kaedah orang lama lah, kan, dia tukar dulu dia punya calibration dia tu. Kalau yang digital, dia mula je dah mula 100 gram, belum timbang apa-apa lagi. Kemudian bila timbang mangga tersebut, durian ke apa sebagainya, dah tinggal 900 gram sahaja, dan orang tak perasan, ya. Bagi tuan-tuan yang berniaga dekat pasar ke dekat kedai, perkara ini perlu diberi perhatian. Dan adakah ini ada kaitan juga dengan yang bekerja? Oh, sudah tentu, ya. Ukuran kalau punch in itu, ya, pastikan punch in pukul 9 lah, kan. Kalau katakan punch in pukul 9, orang lain punch in, dia pergi cafeteria, dia tak sampai lagi tempat kerja, sebenarnya ini adalah orang yang ada masalah tauhid, masalah keimanan. Itu sebabnya daripada ayat 151 ini sehingga ayat 152 adalah kewajipan yang Allah beritahu, ya, akhlak. Kesan daripada apa? Kesan daripada tauhid. Yang panjang-panjang kita bincang dalam surah Al-An'am ini, Allah bawakan baru ada cerita nak buat apa. Ya, yang lain tu macam Allah ini pencipta alam, jangan mendustakan itu ini, baru sampai kepada akhlak yang patut timbul daripada tauhid tersebut. Dan kemudian la nukallifu nafsan illa wus'aha. Jika kita bersungguh-sungguh, Allah kata perkara yang ketiga ini adalah Allah tidak akan membebani kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu ataupun melampau kemampuan kita. Allah faham, ya. Jadi kalau katakan kita ini
ditentukan bekerja pada satu tempat. Bila kita dapat tugas, sebenarnya Allah tidak membebani. Jadi kemahiran kita ialah kita kena susun, pastikan wa auful kaila wal mizan sebentar tadi, dan yang keempatnya apa, wa idza qultum, apabila kamu bercakap, fa'dilu walau kana dha qurba, bercakap hendaklah adil walaupun kepada kaum kerabat, orang dekat kita, ya. Kalau katakan anak bergaduh dengan anak orang lain contohnya, kalau anak kita salah, kita mengaku, kan, patut kena ganti ke apa sebagainya, kita mengaku pasal apa, i'dilu, bersikap adil. Dan akhlak kelima daripada tauhid ialah apa, wa bi'ahdillahi aufu, apabila kita berjanji, kita sempurnakan, penuhkan. Tadi kita ada guna perkataan wa aufu untuk timbangan dan sukatan. Kali ini ketika kita berjanji, pukul 9 adalah pukul 9, pukul 10 adalah pukul 10, dan kalau kita tersilap, kita minta maaf betul-betul kepada orang yang kita tersilap, dan kita memohon taubat daripada Allah. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tazakkarun, ini adalah wasiat daripada Allah, la'allakum tazakkarun, agar apa tuan-tuan, agar kita ingat fitrah kita hadir dengan akhlak, tak kacau harta orang, harta anak yatim, tidak tipu timbangan, tidak kita ini bersifat zalim, ya, walaupun pada kerabat kita, dan juga janji ditepati. Kalau kita tak buat perkara ini, kesannya fitrah kita itu yang tidak mendapat tazkirah, ya, dia tidak kisah perkara itu, dia akan kotor. Bila kotor, itu yang menyebabkan fitrah kita yang menjadi soleh itu tersasar. Kerana apa? Akhlaknya yang tidak berasaskan kepada tauhid, fitrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 153 Allah menekankan tentang bagaimana ciri perjalanan ini, ya. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutlah, jangan kamu ikuti jalan yang mencerai-beraikan daripada kamu daripada jalannya, demikianlah dia memerintahkan padamu agar kamu bertakwa. Tuan-tuan perasan ada perkataan sirati mustaqiman, ya. Itu yang kita selalu sebut Ustaz, ya, dalam surah Al-Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim. Bila kita minta Allah tunjuk jalan yang lurus, salah satu tanda kita berada di jalan yang lurus ialah jaga 10 perkara ayat 151 152. Ya, tidak syirikkan Allah dengan ibu ayah, amat baik. Bukan baik, amat baik. Amat baik. Itu tanda apa? Kita berada di atas jalan yang lurus. Apa lagi? Tidak membunuh, yang kita tengok ayat 151. Ayat 152, bila dia berjanji pukul 3 dia datang sebelum pukul 3, itu tanda dia berada di atas jalan yang lurus. Ini besar ni, kan? Ini peringatan untuk saya juga, kan? Bukan boleh main-main. Kadang-kadang ialah kalau kita VIP contohnya, kan, kita boleh je selamba lambat contohnya, ya, kita rasa kita boleh, orang lain datang pukul 4, kita datang pukul 4.30. Itu sebenarnya adalah tanda VIP yang tidak berada di atas jalan yang lurus. Tapi kalau jalan yang lurus, fattabi'u, ya, iaitu ikutlah, jangan ikut jalan-jalan yang memecahkan kita. Apa jalan yang memecahkan? 10 perkara itu tidak diikuti. 10 perkara itu. Kalau ayat 151 banyak berkaitan dengan hubungan dengan Allah, ayat 152 ini banyak berkaitan dengan hubungan dengan manusia. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, ya, untuk kita bertakwa. Jadi beberapa kali Allah mengulangkan perkataan wasiat Ustaz, ya, di sini pasal bercakap tentang wasiat ini perkara yang penting. Kerana apa? Kerana bila bercakap tentang tauhid, makin lagi orang itu bertauhid, itulah legasi yang penting yang ingin ditinggalkan. Dalam surah Baqarah kita tengok Nabi Yaqub berwasiat pada anaknya, kamu nak sembah apa? Ya, kali ini wasiat daripada Allah juga, apa jalan yang kamu ingin pilih, agar apa? Nanti kita tengok ayat 154 bagi orang yang nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada perkataan kita pada hari ini, mari kita sama-sama perhatikan. Balagha, yang maksudnya menyampaikan ataupun tiba, ya, menyampaikan yang sampai kepada hati orang yang mendengar. 77 kali disebut di dalam Al-Quran, dan pada ayat 152 itu balagha ini digunakan pada yablugha asyuddah, bila anak tersebut dia mencapai dewasa, barulah, ya, kita boleh uruskan harta. Tetapi kalau tidak, jangan berani mendekati harta anak yatim, ya, kerana ia adalah perjuangan daripada Allah. Orang yang bermain-main dengan harta anak yatim bukan sekadar makan nasi, makan duit ayah ibu yang sudah meninggal, tetapi sebenarnya dia sedang
beritahu kepada Allah, saya tak takut kepada Allah SWT. Jadi pengusaha rumah anak yatim kena berjaga-jaga, jangan suruh anak yatim pergi jual ya, kemudian untung semua pengusaha gaji tukar kereta, yang anak yatim masih lagi kena berjual, dapat makan tak sama dengan apa yang dia makan. Kerana itu tandanya apa? Tandanya ada isu tentang tauhid iman dalam diri seseorang. Khawatir kita ini tidak di-endorse ya, tidak dicap sebagai orang yang berada di atas jalan yang lurus, padahal kita mohon ini pada setiap masa. Jadi kita berehat sebentar, kita menyambung lagi selepas ini tentang Taurat, tentang Quran, mengapa Taurat dan Quran ini penting dalam kehidupan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton-penonton dan sahabat-sahabat Al-Quran kerana sentiasa setia istiqamah dalam My Quran Time. Moga-moga pencerahan yang telah diberikan kepada kita menjadikan kita lebih kuat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita memahami hakikat kita hidup di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan ia terus memberikan kekuatan sinar kepada kita sehinggalah kita bertemu dengan pencipta kita. Baik, terima kasih kepada semua. Seperti biasa kita nak sebut belajar sedikit tentang ilmu tajwid pada hari ini. Kita akan masuk berkenaan perbahasan nun mati dan juga tanwin. Nun sakinah ataupun tanwin. Mungkin ada yang bertanya kenapa nun sakinah tidak diasingkan daripada tanwin. Tanwin lah. Sebenarnya di tajuk ni perbahasannya sekali. Nun sakinah itu adalah nun mati. Tanwin pula ialah suara nun mati yang terletak di hujung perkataan kata nama. Okey. Apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? Ada 29. Tetapi kita tak tolak, kita kena tolak satu alif. Kerana alif tak termasuk. Nun sakinah dia tak akan bertemu alif. Nun mati nak bertemu dengan alif tak boleh. Kerana alif tidak akan berlaku melainkan dalam keadaan dia mati juga. Maka apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, 28. Semua ada 29 kecuali alif. Okey. So 22 nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, 28 huruf hijaiyah, maka terbahagi pada 4 hukum. Yang pertama disebut al-izhar. Yang kedua disebut al-idgham. Yang ketiga disebut al-iqlab ataupun disebut al-qalbu. Dan yang keempat akan menjadi al-ikhfa. Sebagian ulama membahagikannya kepada 5 hukum. Dia pecah idgham tu, ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Yang kita biasa sebut hukum 5 tu, yang inilah hukum 5, tapi kita bahagikan dia kepada 4 sahaja. Idgham tu kita tak pecahkan dia. Maka tu pelajaran kita hari ini. Kita nak sebut satu-satu. Apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, ini ada 28 huruf hijaiyah, tak termasuk alif, maka dia akan menjadi kepada 4 hukum. Maka bila bertemu dengan huruf hijaiyah ni, maka dia akan memberi kesan pada bacaan nun tu. Nun mati tu akan diberi kesan sama ada bacaan dia tu jelas, terang, ataupun nun tu bacaan dia kena masukkan ke dalam huruf selepas tu, ataupun kena sembunyikan nun tersebut. Dia memberi kesan kepada nun sakinah ataupun suara nun pada tanwin tadi. Maka kita nak belajar satu-satulah. Selepas ini kita akan belajar hukum yang pertama lah berkenaan dengan nun sakinah dan tanwin, itu hukum izhar yang pertama. Hari ini biar kita faham dulu nun sakinah dan tanwin, satu pelajaran yang akan kita bahaskan ni mengambil masa yang agak lama sedikit kerana nak bahaskan beberapa hukum tadi. Ada 4 hukum berlaku: izhar, idgham, iqlab dan ikhfa.
Bila bertemu nun sakinah dan tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka bacaan nun tu memberi kesan pada bacaan nun tu, mengikut hukum-hukum dia lah. Dan akan kita pecahkan satu persatu cara kita nak membaca, melaksanakan nun sakinah ataupun tanwin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat beramal, insya-Allah. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tadi tentang tanwin dan juga nun sakinah ya. Inilah tajuk yang biasa kita belajar di sekolah ya. Berbanding dengan kalau makhraj tadi itu mungkin sebelum ini kita lihat sifat jarang disentuh. Alhamdulillah dalam program My Quran Time ini kita diberi kesempatan dan kita belajar sedikit-sedikit. Itu yang manis ya Ustaz ya. Betul. Kalau dia belajar sekali itu dulu waktu sekolah rendah saya kena belajar yang nun mim mati ini kan, mim sakinah ini dia dalam masa satu semester belajar semua sekali kan. Jadi dia keliru kadang-kadang kan, izhar syafawi, izhar halqi apa sebagainya. Tapi insya-Allah bagi tuan-tuan sedikit demi sedikit, tapi insya-Allah kita terus memantapkan kefahaman kita. Jadi kita ingin teruskan pada kali ini. Kalau tadi kita sudah baca sampai ayat 154, kita didedahkan tentang thumma ataina musal kitab ya. Kemudian didatangkan kepada Nabi Musa itu al-kitab, iaitu alif lam itu merujuk kepada kitab apa? Kitab Taurat, tamaman ya, sebagai penyempurnaan nikmat. Apa maksud penyempurnaan nikmat? Pasal mereka mendapat banyak nikmat Ustaz ya. Banyak dapat mana wasalwa, dapat selamat daripada Firaun, dapat sebagainya. Tetapi Allah memberi tahu kepada kita bahawa penyempurnaan tamam kepada nikmat itu adalah dengan Alkitab. Ya, itu jugalah yang berlaku pada zaman Nabi Musa, itu jugalah yang berlaku kepada zaman kita. Kita dapat banyak nikmat, tetapi bila Allah cakap dalam surah Ar-Rahman pun Allah mulakan dahulu dengan Allamal Quran. Ya, Allah angkat Quran. Kerana apa? Kerana itu adalah panduan. Kalau di sini Nabi Musa dapat apa? Ahsanat wa tafdila sebagai wa tafsila sebagai penjelasan. Likulli syai' pada setiap sesuatu wa hudan wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, iaitu sebagai hidayah, sebagai rahmat kepada orang yang rindu nak bertemu dengan Tuhan yang mereka beriman. Jadi bila kita melihat pada rindu nak bertemu Tuhan yang mereka beriman, itu tandanya apa? Kita amat mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid kita bukan sekadar zaman ini. Ia bermula pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Ismail, seawal Nabi Ibrahim naik kepada Nabi Nuh ya. Ketauhidan itu penting. Orang belajar macam-macam tuan-tuan ya, tetapi ada orang belajar dia tak kenal Tuhan. Ada orang yang kenal Tuhan, kemudian dia belajar sedikit, lepas tu dia belajar lagi kerana dia tahu bahawa ilmu penting dalam kita bertauhid, dalam kita nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak baca pada ayat 155 hingga ayat 157. Kalau ayat 154 pasal Nabi Musa, itu adalah legacy tauhid ya, perjuangan tauhid bukan sekadar sekarang. Ayat 155. Jom kita baca bersama. Baik. Kita terus baca ayat ke-155 hingga 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا
قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق الله. Surah Al-Allahul Azim, begitulah bacaan daripada ayat 155 hingga 157. Amat memberi ketenangan kepada kita mendengar dan juga mengetahui isi kandungannya. Halaman 149 sebelum kita berakhir esok Ustaz ya. Esok habis 150. Subhanallah, ini surah Al-An'am yang turun satu malam, yang menjelaskan betapa pentingnya tauhid dan juga ia menguatkan kepada perjuangan Nabi, perjuangan tauhid di Makkah ya, sebelum Nabi diarahkan untuk berhijrah ke Madinah. Jadi apakah yang disampaikan pada ayat 155? Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh keberkatan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Perkara ini penting ya. Bila bercakap tentang penting ini, kerana bila dah tahu tadi bahawa penyempurnaan nikmat adalah bagi kaum Nabi Musa pada zaman Nabi Musa adalah dengan Alkitab, maka ia juga pelajaran untuk kita. Kalau kita dah ada rumah, dah ada kereta, dah ada anak comel, semuanya rasa dah ada, penyempurnaan itu adalah dengan kitab. Kalau ada yang kata rumah saya tak ada, saya masih menyewa, saya masih kereta saya tak ada, saya ada basikal saja. Kalau kita dapat Al-Quran, dapat kitab, ini adalah anugerah daripada Allah. Anzalnahu ya, diturunkan, dianugerahkannya mubarak, penuh dengan kebaikan. Kalau kita belajar sebelum ini, mubarak itu maksudnya ada kaitan dengan al-birkah. Orang Arab misalnya kalau katakan dia pergi di padang pasir, dia haus, dia tengok dekat depan tu ada kolam, dia namakan kolam itu al-birkah. Jadi mubarak daripada perkataan barakah itu adalah kebaikan yang bertambah, thubutul khair. Kalau mengikut pada Asfahani, al-kitab ya, fattabi'u ya, fattabi'uh, iaitu ikutlah, wattaqu la'allakum turhamun, bertakwalah, kerana kita bila ikut kepada kitab ini, kita sebenarnya kalau ada masalah, kita cepat-cepat minta bantuan daripada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat kasih sayang Allah. Cuba bayangkan kalau ibu, ayah, bos kita sayang kita ya, dia bila sayang kita itu, mak ayah, dia buat macam-macam Ustaz ya. Boleh belanja, cuti dah dekat dah dekat nak habis, dekat nak habis, tapi maksudnya bagi adik-adik yang kat rumah ya, tolong ibu ayah ikut kata ayah atau ibu ya. Kalau di sini ikut kata Allah, fattabi'u, maka kesannya apa? Kalau dalam rumah pun kita nampak mak sayang ya, mak boleh buatkan masakan special, ayah pun kata oh kita kumpul duit sikit, jomlah kita pergi jalan-jalan, bercuti, makan roti canai contohnya. Itu baru ayah yang penyayang. Dan di sini bukan sekadar ayah, ini adalah Tuhan yang Maha Penyayang kerana kita ikut kata. Kalau kita lihat kepada ayat awal tadi itu, kena jangan dekati kepada harta anak yatim, tunaikan janji, penuhi timbangan sukatan, itu ikut cakap ya, bagi kita tuan-tuan sebagai ibu, ayah, sebagai pemimpin, sebagai pengikut, pekerja. Jadi pada ayat 156 Allah turunkan Quran ini, Allah turunkannya untuk apa? Antaqulu ya, iaitu kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, iaitu Yahudi dan Nasrani, dan sesungguhnya kami tidak memerhatikan apa yang mereka baca ya. Menarik ayat ini Ustaz ya, pasal ada orang dia kata Quran ini untuk apa kan, tapi sebenarnya Allah fast forward kan. Jangan sampai di akhirat nanti kita cakap bahawa antaqulu innama unzilal kitab ala taifatain, iaitu mereka ada kitab, kami tak ada kitab. Jadi Allah bagi kitab. Dan bila cakap tentang bagi kitab pada Yahudi Nasrani, Taurat dan Injil ini daripada bahasa Ibrani ya. Jadi mungkin kita orang Melayu tak faham, orang Arab pun pada zaman turunnya ayat ini dia pun tak faham. Jadi apa katanya, wa in kunna an dirasatihim laghafilin,
iaitu sesungguhnya kami tidak memerhatikan apa yang mereka baca pasal kami ini tidak boleh faham, ya. Dirasatihim itu maksudnya tidak dapat ikuti pembelajaran secara berstruktur betul-betul. Kami tak berapa faham disebabkan apa? Kami tak faham, ya. Jadi Allah kata sebenarnya Quran ini adalah dalam bahasa kamu. Dan hujah ini ayat 156 ini pun juga terpakai pada zaman kita, ustaz, ya. Pasal ada yang kata saya ni orang Melayu tak faham bahasa Arab, kan. Jadi itu sebabnya kalau Quran turun bahasa Melayu, alangkah bagusnya. Ada juga orang yang cakap begitu. Ada yang mempersendakan, dia kata kalau baca Quran dalam bahasa Arab ini nak mengarabisasikan orang Melayu, kan. Pasal dia sentimen sikit, dia pandang orang Arab ni bengis lah apa ke, jadi dia tak suka, kan. Tapi sebenarnya ini bukan arabisasi, ini adalah mentauhidkan manusia kepada ilahi. Itu yang penting. Kerana apa? Kerana Allah yang menurunkannya, dan sudah pun terbukti daripada awal daripada surah Al-An'am ini, Allah membawakan bukti demi bukti. Kalau kita sudah menyerah kepada Allah, maksudnya kita bersedia bahasa apa pun, kalau turun Quran bahasa Cina ke bahasa apa pun, kita kerana bertauhid pada Allah sanggup untuk belajar. Jadi pada ayat 156 ini menjelaskan pada kita, jangan kita rasakan, kita jadikan excuse sebagai alasan bahawa kerana bahasa Arab saya tak faham, itu sebabnya saya tak boleh nak ambil pelajaran. Tapi apa yang boleh kita ambil? Kita cari cikgu, cari ustaz, My Quran Time yang tuan-tuan ikuti ini, beritahu pada anak, ya, bagi tahu pada kawan-kawan, cuba belajar, ya. Kita akan nampak penuh dengan barakah yang ada di dalam Al-Quran. Tanda barakah apa? Tahun ini, tahun 2021, saya yakin tuan-tuan kita akan teranjak, ya, lebih maju dari segi akhlak kita. Mungkin dulu tak berapa sabar, sekarang lebih sabar. Dulu tak tenang, asyik gelabah aja, sekarang akan jadi lebih tenang dengan mengingati Allah pada setiap masa. Jadi ayat 157 ini kita nak baca sekali lagi, ustaz, ya, untuk kita melihat sekali lagi Allah memberi hujah mengapa Quran ini penting. Sila, ustaz. Baik, kita akan baca ayat 157 untuk kita memahami apakah tujuan besar Al-Quran diturunkan, kenapa ia penting dalam kehidupan kita untuk memandu kita. InsyaAllah kita baca dahulu ayat 157. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Au taqulu law anna unzila alaina al-kitab lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah faman azlamu mimman kadzdzaba biayatillahi wa sadafa anha sanajzi alladhina yasdifuna an ayatina su'al adhabi bima kanu yasdifun. Sadaqallah. Surah Al-Azim ayat 157, Allah menyatakan, atau agar kamu tidak mengatakan jika kitab itu diturunkan kepada kami, sudah tentu kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Jadi ada orang yang dia kata hanya kepada Yahudi Nasrani sahaja yang dapat kitab, dan bagi Yahudi Nasrani dia kata kalau katakanlah kami dapat, ya, kami sebenarnya akan dapat lebih hidayah lagi, ya. Kerana apa? Kerana dalam bahasa kami, dalam apa yang kami mudah faham. Nak ceritanya apa? Ini adalah individu yang bila diberikan peraturan, kitab, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada alasan, ustaz, ya. Dia kata kalau kan.
Kalau bahasa Melayu kan senang. Kalau katakan saya belajar dulu daripada darjah 1 kan senang kan. Kalau ini semuanya adalah perkara yang amat merugikan, tetapi di sini Allah menggunakan lau ini ya, katakan ataupun kalaulah, seandainya, ini adalah fast forward. Jadi Allah amat penyayang, Allah beritahu perkara ini jangan sampai kita cakap ya. Dah terlambat ustaz ya, dah sampai akhirat berkata kalaulah Quran tu dalam bahasa Melayu kami ni mesti tak sampai jadi begini kan. Perkataan itu mungkin kita rasa macam nak cakap ke tak cakap, tapi bila dah nampak pada perkara hukuman azab di akhirat itu, macam-macam alasan dikeluarkan. Tetapi Allah kata faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudan wa rahmah. Telah datang daripada kepada kamu bayyinah. Apa maksud bayyinah? Keterangan yang jelas, mir rabbikum, daripada Tuhan, wa hudan wa rahmah. Allah bawakan Quran ini, Allah bawakan alam ini, pelbagai perkara ini. Jika kita gunakan deria kita, kita berfikir macam Nabi Ibrahim berhujah, kita akan dapat bayyinah, kita akan dapat huda, dan kita akan mendapat rahmah. Tetapi kalau katakan kita menggunakan alasan dan beralasan, akhirnya nikmat yang besar di depan mata kita pun kita tak nampak. Kerana apa? Kerana kita memberi alasan. Itu yang kita cuba elakkan. Faman azlamu, Allah kata, siapa yang lebih zalim daripada mendustakan ayat Allah dan berpaling ya. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina, barang siapa yang berpaling itu, Allah menyatakan su al azab ya, azab yang amat sengsara, amat pedih, bima kanu yasdifun, kerana mereka berpaling. Mengapa mereka berpaling? Pasal Allah bawakan dalam pelbagai penjuru. Kalau kita tengok dalam surah Al-An'am ini, ada dari tanaman, daripada binatang, daripada ayat Quran, Allah bawa macam-macam agar kita sedar kepada ayatina ya, kepada ala illah yang kita bincang, iaitu kebesaran Allah, sehingga kita yakin bahawa ya Allah, saya ni kecil saja ya Allah, saya mesti bertauhid, saya perlu beriman ikut cakap Engkau saja ya Allah. Jadi kita doakan kita dapat faham intipati surah Al-An'am pada hari ini dengan melihat kepada situasi halaman 149. Kita saksikan. Iaitu bila kita bercakap tentang di awal tadi, kita bercakap tentang jangan kita kerana tamak mendekati kepada harta anak yatim. Akhlak orang yang bertauhid itu menimbang, menyukat betul-betul ya, dan lebih daripada itu, kita bertauhid ini bukan pada waktu ini sahaja. Pada zaman Nabi Musa sudah ada tauhid ya. Jadi ini bukan hanya tahun 2020, tapi ia seawal dahulu penciptaan manusia. Dan di sebelah kiri bawah itu, ini perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita belajar Quran time, untuk kita sedar balik ya, tazakkarun itu maksudnya ingat balik perjanjian kita dengan Allah, dan kita terus adil ya. Kalau anak kita bergaduh ya, kalau katakan dia bersalah, kita ngaku bersalah, kita minta maaf, kita baiki bersama. Dan lebih daripada itu, bayyinah ya, kita menghargai kepada keterangan yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah fungsi Al-Quran diturunkan, yang kita ikuti baca pada setiap hari pada hari ini. Jadi membawa kita kepada resolusi bagi halaman 149. Yang pertama, sempurnakan sukatan dan timbangan dalam transaksi bisnes, sama ada kita menjual ataupun kita yang membeli ataupun yang bekerja. Yang pertama. Yang kedua, ikuti jalan yang lurus dan bersatu, bukan pecah belah ya. Itu jalan orang-orang yang ada masalah iman di dalam diri mereka. Dan yang ketiganya, selalu berinteraksi dengan Al-Quran agar kita la'allakum turhamun, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita berdoa bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal qawi wa nahnu ad-du'afa. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Kuat ya Allah. Sesungguhnya kami sangat lemah, kami kecil ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau berikan kepada kami kemudaratan ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami ya Allah.
Jangan kau biarkan kami dalam keadaan kami sesat ya Allah, kecuali kau berikan kepada kami hidayah petunjuk ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan kami keadaan mati dalam keadaan melainkan dalam keadaan kami menjadi orang-orang Islam ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan kami dalam keadaan jahil ya Allah, kecuali kau berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam keadaan penuh dengan maksiat ya Allah, kecuali kau berikan jalan kepada kami untuk sentiasa bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca, yang kami tadabbur, meresap masuk ke dalam hati-hati dan sanubari kami ini ya Allah. Kepadamulah kami berserah segala-galanya ya Allah. Kepadamulah kami bergantung harap ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan, mengkabulkan doa kita pada hari ini tuan-tuan sekalian, dan kita berdoa agar pelajaran daripada surah Al-An'am ini untuk kita berakhlak dengan tauhid keimanan. Makin bertauhid, makin beriman, makin kita berakhlak dengan apa yang disenaraikan, dan lebih daripada itu ialah kita sentiasa menghargai Quran ya, kerana Quran ini adalah sebagai satu penyempurnaan nikmat kepada kita ya, iaitu penyempurnaan tauhid ya. Mengikut kita tahu apa yang Allah inginkan daripada kita, perlu buat agar kita terus dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kempen dalam tabung gerakan Al-Quran. Mesej penting yang kita ingin sebar-sebarkan. Tuan-tuan boleh menyumbang dalam nombor yang tertera, yang kita harapkan lebih ramai lagi yang dapat manfaat daripada program-program inisiatif Quran dan juga aktiviti yang membawa kepada Al-Quran. Jadi kita bertemu kembali dalam jam 5, jam 10 dan juga pada jam 6 petang. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Mendoakan tuan-tuan terus menjaga tauhid, kerana silibus tauhid tidak cukup sejam ataupun setengah jam seminggu, tetapi 13 tahun Nabi di Mekah. Kita kena kuatkan dengan surah Al-An'am. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.